Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lihat satu buku yang dinamakan Furuq Masail. Furuq Masail wa Usul wal Wasail. Masalah-masalah fiqh terpilih daripada bab At-Talaq. Ini adalah merupakan buku yang baru diterbitkan oleh kerjasama antara JKSM dan juga pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Buku Furuq Masail, sebelum kita pergi lebih jauh, Furuq Masail ni adalah merupakan satu buku yang telah ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Allamah Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani. Selesai ditulis pada tahun 1841 Masihi. Jadi buku ni tuan-tuan, dia adalah merupakan hasil daripada kerja transliterasi yang maknanya daripada Rumi. Asal daripada Jawi, daripada Rumi. Okey, kalau tuan-tuan nak tengok, dia punya asal dia daripada Jawi tu macam ni. Ini muka depan. Muka depan dia. Ini muka depan dia. Nampak? Okey, dia Jawi dengan tak ada koma, tak ada tanda sengkang, apa tak ada, semua baca macam tu aja. Ini adalah merupakan cetakan pada tahun 1316 Hijriah, Maktabah Miriah di Mekah, tak silap saya, Makkahul Mukarramah. Kalau ikutkan Syekh Daud ni, Syekh Daud dia ada banyak menulis kitab. Yang paling common yang selalu digunakan itu adalah kitab Muniyatul Musalli. Kemudian antara kitab terakhir yang tulis adalah Bahjatul Mardiyah. Jadi tuan-tuan, kita fokus pada buku ni. Kalau kita tengok buku ni, antara yang dibuat adalah transliterasi teks. Transliterasi teks iaitu ubah daripada Jawi ke Rumi, dan juga ada juga yang digunakan sebagai diterangkan pula supaya dengan bahasa moden untuk memudahkan kita untuk memahami. Tapi dalam buku ni kita mengkhususkan kepada bab talak, kes-kes bab talak. Jadi bagus untuk dimiliki, terutamanya mereka yang berkenaan, hakim, qadhi, naib qadhi, academician, para asatizah yang selalu ditanyakan tentang isu-isu masalah perkahwinan, bab talak, apa semua tu. Jadi elok untuk memiliki buku ni. Jadi saya petik beberapa persoalan yang ada dalam kitab ni, yang mana menarik bagi saya dan mudah untuk kita faham. Kalau kita tengok muka surat 48, dia ada tanya, bagaimana dalam satu keadaan sekiranya seorang suami dia cakap pada isteri dia, kalau engkau ada kuasa cerai, kau ceraikanlah aku. Laki cakap pada isteri dia, kau ceraikanlah aku. Ya. Lalu isteri dia tu pun bercakap, berkata, anta talikun. Isteri dia tu cakap pada suami dia, aku ceraikan kau. Ya. Wahai suamiku, aku ceraikan kau. Jadi buku ni dia based on soal jawab. Jadi jawapan dia dalam kes macam ni, adakah jatuh cerai ataupun tidak, dia bukanlah dia tak jatuh, dan dia bukan lafaz soreh dan bukan juga lafaz kinayah. Kerana kata-kata suami itu boleh dianggap sekadar mengandaikan kalau talak itu kuasanya ada pada diri isterinya. Hakikatnya dia tak berpindah pun kuasa talak itu kepada isteri dia. Ataupun percakapan suami itu dalam nada dan niat untuk mempermainkan isterinya atau seumpamanya. So dia tak boleh jadi kuasa talak tu berpindah dengan cara begitu. Tak boleh. Ya. Kemudian contoh kedua, apa hukumnya apabila seseorang suami itu terlintas dalam hatinya berniat atau berazam untuk menceraikan isteri dia semasa berlaku perkelahian, saat susah hati, kecewa dan sebagainya. Jadi jawapan dia, hukumnya kalau sekadar niat dalam hati, dia tak jatuh talak. Memandangkan tak ada lafaz talak yang diucapkan oleh suaminya. Dan
satu kes lagi yang menarik saya ambil daripada muka surat 46. Jika seorang suami melafazkan cerai pada isteri dia, dia cakap, aku ceraikan engkau dengan talak satu raj'i. Dia cakap situ, kemudian dia ada sela lalu masa yang agak lama, kemudian dia tambah lagi perkataan dia, dia cakap, aku jadikan cerai tadi tu jadi talak 3. Soalan dia, adakah dia jadi 1 ataupun 3? Jadi dalam kes ni tuan-tuan, kalau ikut buku Furuk Masail, dia tak jatuh talak bagi tambahan tadi. Dia tetap jatuh 1 dan tak jadi 3. Sebab sela masa yang lama itu berlalu begitu. Dan banyak lagi persoalan-persoalan yang pelik-pelik, sebab tu namanya Furuk Masail. Dia bukan masalah utama tapi masalah kecil-kecil yang dalam kitab yang jarang diberi perhatian tapi ada berlaku di mahkamah syariah, di suasana masyarakat kita yang makin kompleks. Jadi cerai pun jadi makin kompleks. Buku ini pun sebenarnya amat padat dan juga perlukan juga kepada penerangan dan juga perlukan juga kepada bimbingan guru untuk membaca. Tapi untuk baca sekali, mungkin kalau tak biasa dengan kitab-kitab turas, mungkin dia akan ambil masa. Tapi insya-Allah boleh faham. Niat dia beli kitab ni bagus untuk kita buat rujukan, untuk kita jadikan panduan lah. Tak kisah walaupun anda bukan hakim, bukan kadi, bukan, tapi student, tapi bagus kita hadiahkan untuk siapa-siapa yang berkenaan, supaya dia boleh membantu kita dalam membuat keputusan apa jua masalah dalam rumah tangga. Kena berhati-hati ya. Jadi Furuk Masail ini khusus untuk kes-kes talak. Diterbitkan unit penerbitan Majlis Agama Islam Negeri Kelantan, dan juga bagi saya dia ada jawatan kuasa yang kukuh lah untuk nak membuat perkara ni, daripada penterjemahan, daripada istimbat, ataupun kita ambil daripada maksud sebenar penulis Syekh Wan Daud bin Wa'adullah Fatani tu. Bila dia cakap satu benda tu, kita kena rujuk juga pada kitab-kitab yang lain. Sebab Syekh Daud pun dia tulis kitab Furuk Masail ini berdasarkan daripada kitab-kitab fiqah lain yang muktabar, seperti Fatwa Ar-Ramli, seperti daripada kitab-kitab yang lain lah. Jadi tuan-tuan, dapatkan kitab ni pada harga, kalau sekarang dia dicetak hanya 300 jilid saja. Dan kalau habis jilid ni, kita tak tahu sama ada dia nak cetak lagi ataupun tidak. Kena cepat lah tuan-tuan. Sekarang saya berada di Putrajaya. Baru habis program wacana pada hari ini, 16 hari bulan Februari 2022. Jadi yang penting sekali, tambahkan ilmu supaya kita tak jadi hidup selama-lamanya dalam kejahilan. Assalamualaikum.